A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita berjumpa semula untuk menyambung tazkirah surah Al-Mulk ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad kazzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Sadaqallahul azim. Terjemahannya ialah walaqad, dan demi sesungguhnya, kazzaba telah mendustakan, allazina min qablihim oleh orang-orang dari sebelum mereka, fakaifa kana, maka bagaimanakah azab, nakir, kemurkaanku. Untuk memberi pencerahan lanjut kepada ayat 18 ini, kerana ianya terlalu pendek dan banyak sebenarnya yang tidak disebutkan di dalamnya, sila rujuk ayat 25 surah 35. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in yukazzibuka faqad kazzabal ladzina min qablihim ja'athum rasuluhum. Maksudnya ialah waw in dan jika yukazzibuka, mereka mendustakan kamu. Di situ kamu maksudnya adalah Nabi Muhammad. Faqad, maka sesungguhnya, kazzabal ladzina min qablihim, telah mendustakan oleh orang-orang dari sebelum mereka. Ja'athum rasuluhum, apabila telah didatangkan kepada mereka rasul-rasul mereka. Ayat 25 surah 35 ini lebih jelas ditujukan kepada Nabi Muhammad. Bila Allah berkata, yukazzibuka, mereka mendustakan kamu. Mereka di sini ialah maksudnya orang-orang kafir Mekah. Allah beritahu bahawa umat-umat terdahulu pun telah mendustakan rasul-rasul mereka. Itu dia min qablihim tu. Mendustakan rasul-rasul mereka. Jelaslah bahawa yang tidak disebutkan dalam ayat 18, iaitu apa yang didustakan oleh orang-orang yang terdahulu itu, adalah rasul-rasul umat terdahulu itu. Dan hum dalam min qablihim tu, mereka maksudnya ialah dalam ayat 18 itu adalah umat Nabi Muhammad di Mekah. Jelas di sini bahawa apa yang orang kafir Mekah telah lakukan ialah mendustakan Nabi. Ada juga pentafsir yang menganggap yang didustakan oleh umat terdahulu itu adalah peringatan-peringatan Allah. Jadi ini bermakna bukan sahaja rasul-rasul yang didustakan, tapi juga peringatan-peringatan Allah yang rasul-rasul itu telah sampaikan. Jadi dua perkara dah jelas di situ.
ayat 25 surah 35 itu menjelaskan ayat 18, iaitu apa yang didustakan yang tak disebutkan dalam ayat 18. Dan siapa dia allazina, orang-orang tu yang terdahulu. Qablihim tu, him di situ tu maksudnya adalah umat orang-orang kafir Nabi Muhammad. Okey. Ada beberapa perkara yang penting yang hendak disampaikan bila sesuatu ayat itu bermula dengan laqad, yang bermaksud demi sesungguhnya. Kerana laqad ini merupakan kalimat penegasan atau dalam bahasa nahunya ialah taukid. Menguatkan, untuk menguatkan sesuatu ayat itu. Kalimat nakir, kalimat yang terakhir dalam ayat 18 itu adalah sebenarnya ada ya selepas ra tu yang disembunyikan, yang bermaksud aku. Maknanya kemurkaanku. Bukan kemurkaan saja, kemurkaanku. Maksudnya ialah kemurkaan Allah. Bahagian kedua ayat ini, fakaifa nakir, fakaifa kana nakir, bermaksud ancaman azab Allah yang Allah akan timpakan ke atas orang-orang kafir Mekah, sebagaimana Allah telah mengazab umat-umat yang terdahulu yang telah berdusta itu. Oleh itu, maksud sepenuhnya ayat 18 ini ialah, dan demi sesungguhnya orang-orang terdahulu sebelum zaman orang-orang kafir Mekah telah mendustakan diri rasul-rasul mereka dan peringatan Allah yang para rasul itu telah sampaikan. Maka, bagaimanakah azab yang Allah telah timpakan ke atas umat-umat terdahulu itu, Allah juga akan mengazab orang-orang kafir Mekah dengan sebab kemurkaannya. Jadi kalau semuanya disebut, jadi ayat tu akan jadi terlalu panjang. Jadi oleh kerana itulah ada beberapa perkara tu yang tidak disebutkan. Jika kita tinjau secara ringkas apa yang terjadi kepada sebahagian rasul-rasul terdahulu itu dan mengapa mereka telah didustakan. Secara ringkasnya, dalam ayat 70 surah 5, sebagai contoh, Allah berfirman, kullama ja'ahum rasulun bima tahwa anfusuhum farikan kazzabu wa farikan yaqtulun. Maksudnya ialah setiap kali datang seorang rasul kepada mereka, orang-orang terdahulu ini, yang membawa apa yang tidak diingini oleh hawa nafsu mereka, maka sebahagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan. Dan sebahagian yang lainnya mereka bunuh. Antara rasul-rasul yang didustakan adalah Nabi Nuh yang telah berdakwah lebih daripada 900 tahun. Nabi Musa, Nabi Soleh, Nabi Lut dan Nabi Isa. Antara yang mereka bunuh ialah Nabi Isa, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Oleh kerana perbuatan mereka mendustakan rasul-rasul itu,
Allah telah sangat murka dan telah menurunkan azabnya. Contohnya, umat Nabi Soleh yang dikenal sebagai kaum Samud yang diperintahkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi Soleh untuk berkongsi air dengan unta Allah itu. Jadi mereka telah ingkar dengan perintah Allah itu dan mereka telah menyembelih unta Allah itu. Jadi dalam ayat 17 surah 41, Allah berfirman, Wa amma samudu fahadainahum fastahabbu ama alal huda fa'ahazathum sa'iqatul azab alhuni bima kanu yaksibun. Maksudnya ialah, adapun kaum Samud, itu kaum Nabi Soleh tadi tu, maka mereka telah kami beri petunjuk tetapi mereka lebih suka akan kesesatan. Daripada petunjuk itu, maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi mereka telah mati bergelimpangan di rumah masing-masing, seolah-olah tiada tanda pernah wujud di alam maya ini. Maknanya hancur, sehancur-hancurnya. Satu lagi contoh secara ringkas tentang Nabi Lut. Telah dikisahkan dalam ayat 84 surah 7 bagaimana Allah telah mengazab umat Nabi Lut dengan menurunkan hujan batu dan menterbalikkan bumi mereka. Hingga sekarang kita boleh lihat hanya tinggal sebagai laut mati. Umat Nabi Lut ini telah mendustakan Nabi mereka dengan mengingkari perintah Allah supaya menjauhi dan memberhentikan perlakuan nafsu songsang mereka, iaitu mendekati lelaki. Dan pada satu ketika mereka telah mendekati malaikat-malaikat yang datang bertamu kepada Nabi Ibrahim, iaitu bapa saudara kepada Nabi Lut. Jadi kesimpulannya ialah ayat 18 ditujukan kepada orang-orang kafir Mekah. Dalam ayat-ayat 30 hingga 33 surah 8 dinyatakan dalam Al-Quran yang bermaksud orang-orang kafir Mekah ini telah memikirkan berbagai tipu daya terhadap Nabi. Mereka merancang untuk menangkap, memenjara, membunuh, meracun dan mengusir Nabi. Allah telah menggagalkan segala tipu daya mereka. Dalam ayat 31 contohnya, dikisahkan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka katakan itu adalah hanya dongengan orang-orang purbakala. Mereka tak percaya langsung bahawa ayat-ayat itu adalah merupakan wahyu Allah. Dalam ayat 32, mereka cabar Allah, iaitu jika ayat Al-Quran itu benar-benar dari sisi Allah, mereka berdoa kepada Allah supaya menghujani mereka dengan batu dari langit, atau semoga Allah datangkan kepada mereka azab yang pedih. Dan dalam ayat 33 pula Allah memberitahu bahawa
dia sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedangkan Nabi sedang berada di kalangan mereka. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selagi ada di antara mereka kemungkinan yang mereka akan meminta ampun. Orang-orang kafir Mekah ini diketuai oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, Walid Mughairah, iaitu seorang ahli penyair Mekah yang terkenal di zaman itu. Abu Lahab ni adalah bapa saudara Nabi yang sangat menyayangi Nabi. Tetapi telah keras hatinya untuk terus memusuhi Nabi. Kerana sebagai seorang yang sangat kaya di Mekah waktu itu, dia sangat takbur dengan statusnya itu dan menolak Islam untuk disamakan dengan rakyat miskin yang menjadi sebahagian besar daripada sahabat-sahabat Nabi. Allah telah turunkan satu surah, iaitu surah 111, Al-Lahab, yang biasa kita dengar dibacakan oleh imam dalam solat-solat berjemaah kita, mengenai Abu Lahab dan isterinya yang akan diseksa di akhirat nanti. Pada orang-orang kafir, Nabi adalah Majnun, iaitu manusia gila. Disebut dalam Quran, mereka memanggil Nabi, innaka la majnun. Sesungguhnya engkau ni sungguh gila. Mereka dah memandang Nabi sebagai seorang miskin, anak yatim, pergi ke pasar, berniaga bagi pihak isterinya Khadijah, tidak tahu membaca dan menulis. Jadi pada mereka, tidak ada satu pun sifat yang melayakkan Nabi itu untuk menjadi sebagai Nabi atau pemimpin. Mereka ni menolak hakikat bahawa Nabi adalah pilihan Allah. Mereka telah menyiksa sahabat-sahabat Nabi. Dan Nabi sendiri pernah dicurah dengan najis di jalanan untuk ke Masjidil Haram. Nabi dan meletakkan ke atas leher Nabi kaki mereka untuk mereka tekan semasa Nabi sujud. Dan Nabi sebenarnya dalam kisah yang masyhur ialah pernah tercedera parah semasa berdakwah di Taif. Oleh itu, kesimpulannya adalah Nabi telah didustakan dirinya sendiri dan juga apa yang disampaikannya. Secara ringkasnya, bolehlah kita anggap ayat ini boleh jadi juga menjadi peringatan dan ancaman Allah kepada kita. Sebagai umat akhir zaman, agar kita juga berhati-hati daripada perbuatan mendustakan Rasul dan peringatan Allah. Kerana setiap ayat dalam Quran itu adalah boleh disesuaikan dengan sepanjang zaman. Jadi bersyukur kita sebagai umat Nabi Muhammad, azab seperti yang diturunkan kepada umat-umat terdahulu itu, Allah tangguhkan ke hari akhirat. Kita masih diberi masa dan peluang untuk bertaubat. Umat terdahulu, bila sahaja mereka ingkar dan kufur seperti umat Nabi Nuh, Allah turunkan azab terus, iaitu taufan ke atas semua, kecuali yang bersama dengan Nabi. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 32 surah 8 itu.
Bila umat Nabi Muhammad minta diturunkan hujan batu, Allah telah tangguhkan selagi Nabi berada bersama mereka. Bagi kita, Allah akan tangguhkan azab selagi ada yang mematuhi sunnah Nabi dan memohon keampunan kepada Allah. Jadi wajarlah kalau Ibn Kathir, seorang ulama tafsir Al-Quran, berkata bahawa Al-Quran ini mengandungi berita tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, petunjuk dan peringatan untuk hati kita agar kita boleh mencegah daripada perbuatan haram dan dosa. Tazkirah ini diakhiri dengan ayat 137 surah 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasiru fil ardi fantanziru kaifa kana akibatul mukazzibin. Yang bermaksud, maka Allah kata, berjalanlah kamu. Allah suruh kita berjalan di muka bumi ini, fil ardi. Lalu perhatikanlah bagaimanakah, fantaziru kaifa, bagaimanakah, kata dia, kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Akibatul mukazzibin. Mungkin ada di antara kita yang telah melawat di Jordan, Laut Mati, dan kita telah melihat bagaimana keadaan tempat itu dan bagaimana laut tu terlalu masin sehingga tak boleh sesiapa pun tenggelam. Jadi sekian dulu buat kali ini. Terima kasih. Saya sudahi dengan Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.